Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anda semua yang bersama kami secara live di program Hello Doktor? Apa yang saya mengharapkan agar anda semua terus kekal sihat hendaknya, dimewahkan rezeki. Yang paling penting, kekal di rumah untuk kita sama-sama putuskan rantaian COVID-19 ini. Dan saya faham hari ini hari Ahad. Memang hari Ahad ni ibu bapa tak ada cutinya. Kitalah cuci baju, kemas rumah, ya, bantu anak-anak pula buat kerja-kerja sekolah. Tapi petang-petang macam ni tak apa. Kita chill-chill dulu. Kita cicit dulu untuk topik kita pada hari ini. Topik kita pemakanan dan nutrisi anak-anak. Topik ini saya mohon semua penonton kat rumah tu untuk kekal sampai ke hujung siaran sebab macam-macam tips, masalah, cara untuk kita memperbaiki pola pemakanan anak-anak kita. Dekat Malaysia ni sebenarnya memang mewah dengan makanan. Macam-macam makanan ada sebenarnya. Tetapi kenapa masih ada lagi kanak-kanak yang tak nak makan, sukar makan, salah makan, takut akan berlaku sebarang masalah kesihatan. Pokok pangkalnya kita sebagai parents yang perlu menentukan corak terbaik untuk anak-anak kita. Jadi hari ini kalau anda yang menonton, anda boleh kongsikan segala informasi ataupun sebarang soalan bersama kami. Kalau nak telefon kami, kita boleh terus pergi ke talian 03 7726 1603 atau nak hantarkan komen soalan boleh terus pergi ke Facebook rasmi Hello Doktor TV3. Ada orang cakap tak jumpa pun sebab double L. HELO saja. Hello Doktor TV3, turunkan soalan, insya-Allah kami akan utarakan kepada panel jemputan kita pada hari ini. Jadi sebelum kita bincang dengan lanjut dengan kita punya panel, jom kita saksikan bingkisan pembuka siaran pada hari ini. Silakan. Perkembangan anak-anak sedari kecil seharusnya dilengkapi dengan keperluan nutrisi yang seimbang dan mencukupi bagi membantu si kecil membesar dengan sempurna. Hari ini, kepelbagaian pilihan makanan di pasaran semasa juga menjadi cabaran kepada ibu bapa dalam menyediakan makanan yang lengkap dengan sayur-sayuran, buah-buahan, protein dan keperluan vitamin serta nutrisi yang lain. Lebih mencabar apabila si kecil mula memilih makanan dan lebih menggemari makanan yang kurang nutrisi. Bagi ibu bapa yang menghadapi masalah anak cerewet dalam memilih makanan, perlulah bijak dan kreatif dalam menyediakan makanan mereka. Ini kerana tumbesaran mereka bergantung kepada pola pemakanan yang sihat dan seimbang. Okey, dan Zaim yakinlah macam Zaim pun ada 2 orang anak kan. Satu umur 5 tahun, satu umur setahun. Dan kita sebenarnya anak-anak ni berbeza-beza ragam. Berbeza-beza dia punya cita rasa. Kita kena pandai untuk kenali apa mereka suka. Dan hari ini kalau kita nak tahu apakah makanan terbaik buat anak-anak yang bermula usia daripada 0 hingga 6 bulan macam mana, 6 bulan ke 12 bulan macam mana pula corak makanannya, dan setahun ke 4 tahun macam mana, 4 ke 6 tahun macam mana. Berbeza-beza tahu untuk mengekalkan kadar imunisasi badan mereka, emosi, fizikal, semua sekali. Jadi hari ini seronoknya kita bersama dengan ini dia Puan Nur Hayati Azmi. Selamat datang, ya, selaku Ketua Perkhidmatan Dietary dan Dietetik Hospital Pakar Ampang Puteri. Kita bertemu kembali. Ya, Zaim. Hari itu jumpa dah kan? Ya, jumpa dah. Jumpa balik. Okey. Balik. Jadi hari ini kan kita cerita pasal kita topik pada hari ini memang dekat kat semua hari penonton. Betul. Kan? Sebab bagi Zaim kan, kalau kita contoh kalaulah kita Puan nak suruh anak makan sayur, makan, tapi tanya, kita makan sayur tak? Sebab kita ni antara kata orang tu image terbaik buat mereka contohi. Jadi hari ni sebagai pembukanya Puan Hayati, bagaimana Puan melihat secara generalnya anak-anak di Malaysia ni punya corak pemakanan Puan? Okey. Terima kasih Zaim dengan soalan tu. Okey, secara general yang saya perhatikan anak-anak di Malaysia ni, orang kata cukup makan. Cukup makan. Adalah orang kata apa, isolation case yang kekurangan nutrisi ada. Tapi kebanyakan anak-anak di Malaysia ni cukup makan. Ada pula terlebih makan. Terlebih makan ni yang mana kita boleh tengok dia punya saiz badan, berat badan berlebihan daripada usia dan sarana yang sepatutnya. Ada masalah tu Zaim. Dan ada juga dan telah dikeluarkan pada tahun 2019 Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan 2 masalah utama di Malaysia ni berkaitan dengan kanak-kanak adalah obesiti dan juga bantut. Kurang ketinggian? Ya, kurang ketinggian. Atau terlambat tinggi?
kurang ketinggian. Oh, okey. Jadi dua masalah yang dikenal pasti sekarang. Maksudnya terlebih makan lah kot kan. Tapi tak apa, bagi Zaim itu semua kita perlu lihat. Betul. Apakah punca? Adakah contoh macam obesiti tadi, adakah punca faktor daripada kita punya baka badan ke, keturunan ke, ataupun kita yang asyik sumbat makanan kan. Okey, jadi hari ini kan kita nak mulakan, kita nak berpatah balik semula. Bagi golongan yang mungkin baru terima cahaya mata, tanah diucapkan, yang mungkin rasa keliru lagi. Sebab kalau kita Google kan, macam-macam sangat. Betul. Ada yang kata A, ada yang kata B, nak makan A, makan B, kita pun keliru. Hari ini pakar pemakanan ada, kita tanya siap-siap. Alright, 0 bulan ke 6 bulan pertama. Memang semua tahu hanya perlu minum susu ibu sahaja. Ya. 0 hingga 6 bulan kita menggalakkan penyusuan ibu sahaja. Dan polisi penyusuan susu ibu di Malaysia pun mengatakan semua bayi digalakkan minum susu ibu sahaja daripada 0 hingga 6 bulan. Tak ada tambahan air masak ataupun apa-apa makan. Tak ada. Pure. Asli. Melainkan ya, jika sekiranya anak ataupun bayi tersebut ada masalah kesihatan dan dinasihatkan oleh doktor untuk mendapatkan susu selain daripada susu ibu. Itu lain ceritalah. Tapi kalau anak ataupun bayi itu sihat, tak ada masalah, kena minum susu ibu 6 bulan. Kita panggil dia exclusive breastfeeding. Faham. 6 bulan. Okey. Lepas 6 bulan. Okey, ini cerita dia. Sebab ada juga orang rasa macam, oi, lepas 6 bulan dah boleh makan. Ada pula orang kata lepas 8 bulan. Ada juga mungkin di kalangan ibu-ibu ataupun kita punya ibu apa dulu-dulu yang mungkin tak tahu sebenarnya apa boleh lakukan. Ada yang beri makan terlebih awal. Okey, sebelum kita mulakan makanan apa, ada risiko tak kalau kita terbagi makan sebelum usia 6 bulan? Okey, alright. Kita kembali kepada polisi penyusuan susu ibu Malaysia mengatakan bayi 0 hingga 6 bulan susu ibu sahaja. Tak ada makan lain, tak ada tambah air masak ke, tak ada. Okey, sepatutnya. Bubur ke tak boleh semua Tak boleh. Tak boleh, okey. Alright. Selepas 6 bulan, kita kata weaning diet ataupun makanan pelengkap. Ini baru kita kenalkan makanan kepada bayi dan kalau boleh kita galakkan kenalkan makanan yang kita kata daripada sumber serat dahulu. Contoh sayur. Bila kita kenalkan sayur daripada awal, tak ada masalah, insya-Allah tak ada masalah anak-anak ni untuk makan sayur. Terbaik untuk starting kita boleh try carrot, brokoli. Tak ada masalah. Benda tu. Carrot kita kena lenyek-lenyekkanlah. Purekan. Kita blend. Purekan. Kita puree, kita sebenarnya kita steam. Kita kukus, lepas tu kita steamkan dia. Kukus, steam, lepas tu kita blend. Tidak boleh campur apa-apa? Tak boleh campur apa-apa. 100% carrot dengan brokoli saja. Ataupun sayur lain. Boleh saja. Boleh saja. Janji tidak ada teksi yang tebal. Tak ada. Mesti dilenyekkan, dipurikan selembut-lembutnya. Selembutnya. Itu kita kenalkan kepada bayi. 6 bulan, 6 hingga 8 bulan lah kita katakan. Okey, selepas daripada 6 hingga 8 bulan tu barulah kita kenalkan makanan nasi apa semua tu, tapi kita kena cincang. Ikan, ayam kena cincang, kita cincang kecil lah. Sebabnya itu lepas 8 bulan. Lepas 8 bulan. Okey. Okey, kita patah balik. 6 hingga 8 bulan ni selain daripada sayur, kita kena kenalkan juga dengan puri buah-buahan. Kita kena kenalkan bubur yang di blend dan dalam tempoh 6 hingga 8 bulan ni juga sebenarnya adalah tempoh kritikal untuk kita perkenalkan protein yang mana apabila kita perkenalkan puri protein, contoh kita blend ayam, blend ikan, blend telur kan semua ni, kita kena monitor alahan bayi. Ataupun yalah sebab aku penerimaan badan berbeza-beza. Ya, betul. Sebab bayi ni bila masuk je makanan protein, ada bayi yang dia alah pada makanan tersebut. So untuk ibu-ibu dan ayah-ayah yang bagi makan kepada anak-anak, bila perkenalkan protein kepada bayi, tolong monitor sebarang perubahan pada anak-anak. Contoh dia mata bengkak ke, sesak nafas ke, gatal-gatal ke, tolong monitor. Mana-mana kita rasa was-was, kita tinggalkan. Kita ganti lain pula. So bila ada contoh ya, kita bagi anak kita makan telur yang dilenyek, lenyek halus tu kan, kita bagi makan, lepas tu dia timbul rashes. Okey? Terus tolak dulu. Jangan bagi telur. Okay? Dan mungkin kita boleh bila jumpa doktor, cakap doktor, anak saya bagi makan telur sekian-sekian, tarikh sekian-sekian semua.
dan dia timbul rashes. Mungkin doktor akan kata, okey, please avoid dulu, kita tengok dulu macam mana, mungkin dia ada allergic dengan telur. So kena monitor sikit yang bagian protein. Kena juga berkunjung jumpa pakar-pakar, doktor, supaya kita tak, kata orang, suka-suka hatilah risau juga. Sebab ada juga, saya pernah terbaca juga dekat laman website, bila ada di kalangan mereka yang mungkin terlebih pandai-pandai beri makan sebelum 6 bulan tu, takut membahayakan juga perut anak-anak kita, usus anak kita dan sebagainya kan. Jadi pokok pangkalnya 6 bulan hanya susu. Okey, lepas itu 6 ke 8 bulan dah boleh ambil macam sayur-sayuran yang kita purikan dan lenyekkan, lenyekkan, kita bagi makan. Okey, persoalan Zaim, sebelum kita melangkah 8 ke setahun nanti, berapa kali sehari untuk kita bagi anak kita yang usia 6 bulan ke 8 bulan tu makan? Boleh. Berapa kali sehari? Alright. Untuk 6 hingga 8 bulan ni, kita masih kekalkan 3 kali waktu makan. Sebab bayi 6 bulan ni, dia kalau kita sediakan satu mangkuk kecil, dia takkan habis satu mangkuk kecil tu. 3 sudu je kadang-kadang. Ya, betul. Betul. Lepas tu dia nak main. Betul. Dia nak main lepas tu. So kita kekalkan 3 main meal. Lepas tu in between tu antara makan breakfast dengan makan tengah hari, kita bagilah piuri buah ataupun buah yang dilenyek. Antara makan tengah hari dengan makan malam, kita bagilah pula minum petang, mungkin kita lenyekkan pisang pula kan. Tapi susu ibu tetap kena bagi sehingga 2 tahun. Tukar-tukarlah. Mungkin mulakan dengan susu, lepas tu breakfast piuri tadi. Tengah hari pula sama juga. Susu kena ada. Susu tak ibu tinggal. kena ada, tak boleh tinggal. Maksudnya baby usia 6 ke 8 bulan ni macam kita lah. Makan 3 kali sehari juga. Dulu Zaim fikir hanya sekali sehari je sebab baby dah kenyang dengan susu. Tak. Nampak tak? Satu pengetahuan baru yang Zaim terima hari ni. Jadi bagi anda semua, kalau ada soalan, boleh terus pergi ke Hello Doktor punya Facebook page dan nyatakan. InsyaAllah kita akan cuba baca anda punya soalan. Kita tanya terus kepada Puan Haiti. Kita akan berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Okey, jangan ke mana. Pada pendapat saya lagi gemar untuk memasaklah daripada membeli makanan dia. Sebab saya nak pastikan anak saya mendapat nutrisi yang secukupnya seperti karbo, protein, sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi anak saya ni agak kurang untuk makan sayur-sayuran, jadi saya akan lebihkan buah-buahan dalam pemakanan dia. Kalau untuk anak-anak akak, mostly akak main masak lah. So kalau tengah hari tu, mostly dah akan makan tengah hari, apa menu yang diorang nak. So macam anak yang pertama, dia tak suka makan sayur. So akak akan gantikan dengan benda lain apa yang tak berkaitan dengan sayur. So yang kedua dengan tiga makan sayur. So ketiga-tiga ni agak berbeza cara pemakanan. Macam yang nombor 3 pun dia agak suka benda yang jajan. Jadi itu pun macam tak baik kan. So apa yang paling banyak akak beri adalah susu. So susu adalah pengganti diorang. Kalau diorang nak makan apa saja pun macam benda-benda yang tak elok, so susu akan backup balik. Saya akui agak sukar untuk menyediakan makanan yang seimbang pada anak-anak, terutamanya pada hari bekerja lah, pada weekdays. Kerana saya bekerja dan juga anak-anak bersekolah. Jadi saya supply ke anak-anak dengan suplemen. Okey, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Hello Doktor. Ni bagi Zailman sebenarnya kan, kita perlu ada jugalah ilmu. Kalau kita nak jadi ibu apa ni, kita kena ada ilmu corak makanan apa yang patut kita lakukan, masak sebagainya. Tapi saya tadi nak puji sikit perempuan yang dalam VT tadi tu suka masak untuk anak. Alhamdulillah. Betul, jadi masakan ibu antara yang terbaiklah sekali sebenarnya kan. Betul. Alright. Sebenarnya dah banyak soalan kami terima dekat laman Facebook kami di Hello Doktor TV3. Jika anda ada sebarang kemusykilan, nak tanya atau masalah dan sebagainya, silakanlah pergi ke Facebook kami sekarang dan turunkan komen anda. InsyaAllah kami cuba baca dan kami tanyakan untuk pihak anda. Okey, kita sambung cerita tadi. Tadi kita berhenti di usia 6 bulan ke 8 bulan. Betul? Betul. Okey, sekarang ni corak pemakanan. Apa yang boleh kita mulakan bagi bayi yang dah berusia 8 bulan ke 1 tahun? Okey, untuk bayi yang berusia 8 bulan 1 hari kan sehingga ke setahun lah. Okey. Kita patut tukar dah. Jangan tukar. Okey, jangan tukar. Masa tu kita boleh bagi dia makan nasi, makan maknanya complete group. Maknanya ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada buah-buahan, tapi kita kena cincang makanan tersebut.
Kalau tadi lebih puri, lebih halus-halusnya. Sekarang dah kena ada sedikit tekstur. Ya, betul. Sebab kita nak bagi dia rasa tekstur tu agar dia faham yang sebelum ni, sebabkan dia makanan sebenarnya ada pengenalan kepada dia, nak kenal rasa nasi macam mana, rasa sayur brokoli macam mana, rasa apple macam mana. Sekarang ni dia dah diberi makanan yang lengkap, tapi tekstur dia adalah orang kata blend kasar lah, orang kata blend kasar sikit lah untuk dia kita kata tunas rasa dia tu, nak stimulate tunas rasa dia. Tapi makanan dia makanan apa? Dah boleh masuk nasi ke? Boleh, dah boleh. Dah boleh masuk nasi? Dah boleh, tak ada masalah. Dah boleh. Nasi di-blend dengan contoh sayur-sayuran. Macam ikan. Boleh. Macam Zaim dekat rumah, Zaim dulu masa anak Zaim umur 8 bulan, Zaim buat puri dengan ikan salmon. Boleh. Kita blend sekali. Boleh. Masak dan suap. Okey. Alang cakap pasal tekstur makanan. Zaim ada terbaca dekat satu artikel ni. Betul tak sebenarnya kalau tekstur makanan anak-anak ni, okey, kalau ia mempengaruhi juga kebolehan anak bercakap nanti? Dia bukan orang kata... Sebab kadang-kadang ada orang terlupa. Daripada umur 6 bulan sampai ke 8 bulan, setahun, sama teksturnya lembut, puri saja. Okey. Perubahan tekstur ni, dia orang kata bukanlah kata faktor utama kepada anak tu nak bercakap ke tidak. Dia lebih kepada kita kata to stimulate tunas rasa lidah, yang mana kita nak kenalkan anak-anak dengan rasa nasi, rasa buah, rasa sayur, rasa lemak sedikit tu macam mana kan. Itu lebih utama untuk kita ajar dia apakah dia makanan lengkap yang bernutrisi. Kalau daripada segi percakapan pula, kita kata itu adalah berkaitan dengan bahagian oromotor dia. Ada kaitan sedikit, Zaim. Ada kaitan sebab dia nak mengunyah, nak apa, menggerakkan mulut tu. Itu ada kaitan sedikit juga. Tapi lebih kita kata kepada bercakap ni perlukan two-way communication. Maksudnya mak kena bercakap dengan anak, anak kena bercakap dengan mak. Kita kena stimulate dia, kita kena rangsang dia untuk bercakap lah. Makan tu orang kata untuk oromotor dia. Bahagian mulut dia mengunyah, mengapa semua tu, itu untuk bahagian oromotor dia. Ada sedikit kesan. Kalau kata tekstur tu tak ada perubahan apa benda semualah, kan. Tapi orang kata komunikasi itu lebih penting. Okey, kalau bercakap tentang pemakanan macam tu kan, ada juga penonton yang saya suruh anak saya macam ni, dia luaknya balik, baru rasa tekstur macam tu keluar je. Ada tips tak? Bagaimana supaya baby yang 8 bulan ke setahun tu dia tak keluarkan semula? Nak paksa susah kan? Dia kena tengok. Kita kena untuk parents ni, dia kena satu banyak bersabarlah. Bila nak kena banyak bersabar satu. Yang keduanya, kita kena macam flashback balik. Bila kita bagi dia makan, dia luakkan balik, kita kena recall balik. Sebelum ni ada bagi dia susu tak? Maksudnya Contoh bukan. Contoh dia dah minum susu. Dia dah minum susu kan. Dia dah kenyang dengan susu. Contoh dia dah bagi breastfeed lah kan. Dia dah kenyang dengan susu. Mak ni terlupa dah minum susu tadi. Lepas tu blend lah puri apple. Bagi dia apple, dia dah kenyang. Dia luak balik, Zaim. Itu antara faktor dah puncanya lah. So kan kita kena flashback balik, kena tengok balik. Kenapa tak nak makan ni kan? The best gap between susu ke puri. Kalau kita kata kita start dengan breakfast lah, puri breakfast, kita bagi dia makan puri, contohlah puri brokoli ke, puri apple ke. Untuk susu dia, kita boleh gapkan antara 1 hingga 2 jam. Lepas susu, 2 jam selepas tu dah boleh puri? Selang 2 jam yang terbaik. Ngam-ngam lah macam susu pun dapat 3 kali sehari. Puri pun 3 kali sehari juga. 1 hingga 2 jam lah. Boleh, tak ada masalah. Okey, waktu bila wujudnya kita nak tahu anak kita ni suka makan atau tidak? Sebab Zaim yakin ramai kata, anak saya tak suka makan lah, susah lah. Bila tu berlaku sebenarnya? Proses untuk suka makan tu sebenarnya dia adalah proses panjang. Long term proses. Kadang-kadang kita rasa anak kita pernah, contohlah, kita kenalkan anak kita dengan nasi ayam. Masa umur dia setahun lah, kita masak nasi ayam sedap ni, kita bagi dia makan. Bagi kita, dia dah suka sebab dia makan, contohlah, dia makan sepinggan habis. Tapi bagi dia, 1 pinggan dah cukup dah. So kadang-kadang kita ni as parents, kita kena alert dengan cara body language anak. Portion sekali.
portion sekali. Pada Zaim ada satu perangai pelik sikit di mana Zaim suka rasa macam anak saya tak kenyang-kenyang lagi. Sejauh mana kita boleh macam contoh bagi satu portion mangkuk nasi ayam tadi. Sepatutnya dah mencukupi, betul? Betul. Sebab ada orang kata kalau terlebih bagi takut nanti ada masalah lagi. Okey. Kalau seeloknya untuk sekali waktu makan kita ikut portion yang betul lah. Okey. Contoh kalau macam nasi tu kita bagi satu mangkuk nasi. Mangkuk satu kecil Chinese lah, Chinese bowl bukan saiz kita kan? Bukan saiz kita, bukan saiz kita. Bukan saiz kita. Okey. Satu Chinese bowl untuk dia, and then ayam saiz orang kata bahagian drumstick yang sederhana tu, and then dia punya salad, dia punya sup, dan kita bagi dia makan. Tapi ada masa juga kadang kita as parents ni kita kena kita kena alert dengan bahasa tubuh anak. Kadang-kadang budak ni sebab dia rasa macam benda tu baru bagi dia nak try lagi. Bukan kita tak boleh bagi, tapi janganlah sekali bagi tu sampai mak nak lagi, mak sampai 5 pinggan kita bagi sekali makan. Janganlah. Okey, mungkin kita hadkan 2 pinggan dulu cukup. Kalau dia nak tambah kan. Lepas tu kalau dia nak lagi, kita cakap dengan dia, okey adik, dia dah makan, nanti dulu. Kena susu lagi nanti. Ya, kena rest kejap, bagi perut tu hadam dulu makan betul-betul, dan nanti dalam pukul, contohlah kita bagi makan pukul 12. Nanti pukul 3 kita makan lagi. Kita kena berkomunikasi lah juga. Betul. Okey, cakap pasal makanan, lupa nak cakap pasal air pula. Selama ni kita tahu bayi sinonim dengan air susu atau susu ibu, betul tak? Betul. Tapi bila masa waktu sesuai boleh bagi air masak. Itu pun antara orang keliru lagi. Okey. 6 bulan tu yang masa winning diet tu pun dia sebenarnya dah boleh dah bagi sikit-sikit. Bagi ikut sudu lah. Bagi ikut sudu. Boleh dah, boleh, tak ada masalah. Boleh sebab masa tu dah perkenalkan makan dah okey. Tapi susu ibu jangan tinggal. Kena teruskan. Kena teruskan. Okey. Air masak Zaim, bukan air manis. Air masak. Air masak. Okey, nanti kita cerita pasal air manis pula. Okey, kita nak petik sikit soalan daripada Facebook kita daripada Puan Mardiah Ali. Katanya, saya Mardiah Ali, saya nak tanya, bagaimana nak pupuk dari kecil bagi anak untuk makan makanan berkhasiat? Jika anak tak makan sayur, macam dikatakan tadi, dan buah-buahan, vitamin boleh ke dimakan untuk menampung? Maksudnya nak replace. Kalau dia tak nak makan sayuran dan buah-buahan, boleh tak bagi macam suplemen kepada anak kita? Okey. Terima kasih untuk soalan. Okey, saya jawab soalan pertama, macam mana nak pupuk anak daripada kecil untuk bagi makan makanan berkhasiat. Okey, waktu paling kritikal nak ajar anak makan makanan berkhasiat 6 bulan tu. 6 bulan? Yes. Kita kenalkan dia. Maknanya masa tu kita tak adalah nak bagi air sirap ke... Dah kenapa tak? Nak bagi rasa... fries ke, nak itu rasa tekak kita kan. Budak-budak dia nampak kita makan, memang dia nak makan. Betul. Macam Zaim kata tadi, kita as parents, kita ni role model anak-anak. Kan? So kalau boleh masa anak-anak mula nak makan tu, faham kita ada kehendak kita nak makan kan. So masa 6 bulan tu kalau boleh sorok-soroklah sikit daripada anak kalau nak makan benda yang kurang berkhasiat tu. Kalau boleh kita pun jangan makanlah sebenarnya kan. Contoh macam anda nak bagi carrot atau lemak merah. Depan dia kita boleh makan juga sama-sama. Tunjukkan contoh. Sekali dengan dia. Walaupun kita rasa tak sedap. Tapi kita kena tunjukkan contoh supaya mereka ikut apa yang kita makan. Betul. Okey, soalan yang kedua tadi. Soalan yang kedua, boleh ganti vitamin. Okey. Mineral dan vitamin ni kita sebenarnya badan kita perlukan mineral dan vitamin, tapi bukan dalam kuantiti yang banyak. So kalau nak bagi suplemen sebenarnya dinasihatkan untuk dapatkan pengesahan dan nasihat daripada doktor ataupun pakar pemakanan lah, boleh tak boleh. Sebab biasanya doktor ni dia akan tengok pertumbuhan okey ke tak okey, masuk dalam dalam carta yang sesuai ke tak sesuai. Kalau misalnya kata dia berat dia dalam keadaan sesuai, kenapa nak kena ada suplemen tambahan? So bawa kena bawa jumpa doktor dulu. Sebab kalau kita dah yakin kita dah bagi macam cukupnya piramid makanan tu, contoh untuk budak-budak kecil kita banyak bagi sayuran dan buah-buahan. Betul. Kita dah tak payah nak bagi suplemen lah kalau ikutkan kan. Betul. Ya. Kita nak baca lagi satu soalan ke? Okey, kita nak berehat seketika. Boleh. Lepas ni kita sambung lagi tentang pola pemakanan anak-anak kita. Jaga ke mana? Boleh.
Selamat kembali bersama kami di Hello Doktor. Macam biasa, kalau anda nak tanya soalan, terus pergi ke Facebook rasmi kami Hello Doktor TV3. Okey, kita akan bersama dengan seorang lagi panel jemputan. Tapi sebelum itu kita nak baca sedikitlah tentang laporan terkini statistik ataupun kadar COVID-19 kes di Malaysia. Kita baca sekejap. Okey, kes baharu setakat ini 1,327 kes. Kes sembuh alhamdulillah 1,247 kes. Kes kematian ada 4. Jumlah kes aktif sekarang ini 14,518 dan jumlah kes sembuh pun dah melebihi 300,000 kes. Jadi jumlah keseluruhannya dah pun mencapai 333,040 kes. Walau macam mana pun, bersyukur kepada yang dah pun sembuh. Jadi kita sama-samalah, kata orang tu, kita jaga diri kita sendiri. Kalau boleh tu kekalkan pemakaian face mask, hand sanitizer. Balik sekolah tu boleh terus mandi dan sebagainya. Okey? Baiklah, dan sekarang ini tadi kita bersama dengan Puan Hayati. Kita bersama dengan seorang puan pula. Ini puan ada slash TV personality, ahli perniagaan, Mira Zaini. Apa khabar Mira? Khabar baik. Apa khabar Zaim? Apa khabar Puan Hayati? Baik. Mira suka sangat topik hari ini. Best kan? Mira Zaini pun macam saya juga. Kita ada 2 orang anak. Betul. 2 boy, saya pun 2 boy juga. Betul. Okey. Alalang tu saya terus lompat kejap ke Mira. Boleh. Mira, okey. Mira ada 2 cahaya mata. Dua boy yang sungguh kacak orangnya. Martin dan Daniel. Macam mana Mira melihat masa mula Mira dapat Martin, anak sulung tu, melihat bagaimana Martin suka makan atau tidak? Ada masalah itu tak, Mira? Okey, terima kasih Zaim. Okey, sebenarnya kan memang mula-mula masa Mira sebagai ibu pertama lah kan. Bila anak dah masuk 4 bulan, 5 bulan tu kan, teruja nak beli apa tahu? Nak beli perkakas untuk makan tu. Sebab kita excited nak bagi anak pertama makan kan. Lepas tu pada masa sama Mira buat homework dululah. Apa yang sesuai untuk makan, apa yang tak sesuai untuk makan. Dan sebenarnya bila Mira tengok Martin tu, kita macam Puan Yati katalah tadi, kita kena tengok dulu apa sebenarnya reaksi anak-anak tu bila makan makanan tersebut. Sebab contohlah kan macam pisang. Okey, bila kalau kita cakap orang tua, dia kata macam mak kita lah, dia kata pisang melawaskan. Tapi bila dekat anak Mira, Martin, bila makan pisang sembelit. Jadi dia ada reaction dia macam tu. So Mira study dekat situ. Kalau Daniel pula, okey, Daniel ni dia baby yang ada G6PD deficiency. Jadi dia ada special case sikit. Jadi memang Mira kena betul-betul jaga pemakanan dia sebab ada makanan yang perlu dielakkan supaya tak adalah masalah-masalah yang akan datang. Jadi memang kedua-duanya memang Mira jadi macam ibu pertama balik lah. Maksudnya kita kena research balik apa yang sesuai, apa semua kan. Tapi alhamdulillah setakat ini kedua-dua mereka memang makan je apa yang Mira makan. Tapi yang Mira paling rasa macam terharu lah kan Zaim, Puan Yati. Kalau Mira masak je, mesti habis. Itu yang buat rasa semangat sikit. Campur bangga bangga sikit. Sebab apa? Sebab macam, maksudnya kita perlu usahakan jugalah walau sesibuk mana pun. Ya, macam Mira sibuk dengan perniagaan, dengan pengacaraan. Bila masa Mira masak tu, dan adakah betul-betul Mira mengikut pola corak makanan yang sesuai untuk anak Mira? Okey, kalau macam Mira, memang Mira akan bangun awal pagi lah. Orang pertama, biasalah kita mak-mak kan, memang orang pertama bangun. So macam 5 pagi tu Mira akan sediakan masakan. Ataupun Mira akan ambil inisiatif ataupun pendekatan di mana Mira akan sediakan, contohlah macam puri-puri tu kan, kita boleh frozen kan. Betul. Jadi kita boleh gunakan dalam 2-3 hari kan. Tinggal kita campurkan dengan nasi dan sebagainya. Sama juga dengan lauk-lauk yang lain kan, kita boleh frozen kan. Tapi kalau Mira memang tak sempat sangat pun, sebenarnya kan Puan Yati, Zaim, kita ada satu komuniti ibu-ibu ni yang mana mereka suka berkongsi resepi yang mudah. Lepas tu ada juga komuniti dekat Facebook, dekat Instagram yang akan menjual makanan yang mereka sediakan untuk anak mereka. Home cook meal yang memang no salt, no sugar, no MSG, no preservative. So Mira akan ambil pendekatan untuk membeli yang itulah kalau emergency sangatlah. Contoh macam kita pagi tak sempat bangun ke ataupun nak balik lambat semua tu. So macam mana pun Mira akan kekalkan Mira punya prinsip tiada garam dan gula sehingga sekurang-kurangnya 2 tahun. Okey, cakap pasal no sugar, no salt tu kan. Memang antara trend nampak dekat laman-laman sesawang, social media, IG, Facebook, ada grup-grup begitu. Tapi kan Puan Hayati kan, berapa lama kita boleh praktikkan no sugar and no salt tu sendiri? Dan bila anak kita perlukan itu pula dalam kehidupan mereka? Alright. Okey. Macam kalau kita tengok piramid makanan, di bahagian puncak sekali. Gula, garam, lemak ni diletakkan di bahagian puncak. Itu bermaksud makanan
sikit, paling sikit. Okey. Tapi untuk kalau perhatikan perubahan piramid makanan pun kita dah ada yang baru. Okey. Untuk tahun 2020 ni, kalau sebelum ini kumpulan karbohidrat, nasi, mi, roti semua tu di bahagian dasar piramid. Okey, sekarang ni diubah, dia naik ke naik satu level, tingkat kedua, tingkat satu, yang buah-buahan sayur ni pada bahagian dasar, paling ground floor. Okey, maknanya sayur kena makan 3 sajian, buah kena makan 2 sajian. Dia terbalikkan sekarang ni. Okey. Untuk nasi nasi, mi, roti semua ni 3 hingga 5 sajian saja. Kalau perasan sebelum ni 2010 punya food pyramid, untuk nasi kumpulan karbohidrat ni kalau tak salah saya lebih kurang 4 hingga 8 sajian. Sekarang ni dah kurangkan sajian tu. Okey. So dia ada perubahan sikit. Yang lain maintain. Okey, balik kepada 3 kumpulan tadi. Garam, gula, lemak. Okey. Dia di puncak piramid, okey. Bermaksud dia punya pengambilan adalah dalam kuantiti yang sedikit. Untuk bayi yang diperkenalkan makanan pelengkap, maksudnya 6 bulan sehingga 1 tahun, makanan yang kita bagi tu puri kan, tidak boleh ditambah dengan garam ataupun gula, tak boleh. Atau perasa tak boleh. Sebab selepas setahun boleh, tapi dengan kuantiti yang sedikit. Tapi kalau boleh, sebolehnya macam Mira kata 2 tahun kan, sampai 2 tahun kan. So okey, tak ada masalah. Mira sebab 2 tahun. Mira macam sampai 2 tahun, tapi sekarang ni kan sebab anak Mira yang pertama tu dah 4 tahun. Anak yang kedua 10 bulan. Tapi bila masa sediakan masakan, menu diorang sama je. Jadi Mira macam sekalikan je lah, tak ada garam, tak ada gula kan. Tapi alhamdulillah lah yang abangnya pun boleh terima makanan yang tanpa garam dan gula tu. So tak ada masalah lah. Dah biasa. Dah biasa. Tapi kalau macam abang tu nak makan makanan Mira yang macam untuk dewasa, dia makan juga. Dia tak kisah macam sebab tu. dah boleh share, kongsi dah kan. Boleh, Kadang ayah-ayah kena kongsi sekali. Ya. Okey, kita nak kona sikit ke kita punya Facebook kita sekarang. Soalan daripada Puan Amira Radin. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam jawabnya. Saya ingin bertanya, betulkah jika makanan seperti puri yang kerap boleh efek oral sensory seorang kanak-kanak mungkin akan datang kanak-kanak akan mempunyai masalah sensitif di bahagian mulut dan kesukaran untuk menggosok gigi atau menerima makanan pejar. Tadi kita ada bincang sikit, dah bincangkan. Mungkin Puan boleh ringkaskan sikit kenapa pentingnya tekstur itu. Okey. Okey, untuk makanan puri ni macam yang kita bincangkan tadi Zaim, okey. Makanan puri ni kita kenalkan antara 6 hingga 8 bulan. Hanya dalam 2 bulan macam itulah untuk kita tengok nak kenalkan ini rasa apple, ini rasa brokoli, ini rasa nasi. Dan selepas itu kita kena bagi makanan yang cincang. Kan, yang cincang kan? Okey. Alright. Sebenarnya tak ada isu pun berkenaan dengan oral sensory. Dia tak ada isu pun sebenarnya. Kita ada peringkat dia. Sebab kita ada peringkat-peringkat dia. Kita tak ada isu dengan benda ni. Cumanya kalau macam kebersihan gigi ataupun kebersihan mulut bayi tu daripada, sebab sekarang ni kan kita ada tools, kita ada equipment yang untuk berus gigi kan. So actually sebenarnya daripada baby pun kita dah boleh ajar anak kita untuk benda tu sebenarnya. Tak ada isu sebenarnya. Okey. Tadi kan antara yang paling saya nampak banyak yang tanya bagaimana untuk bagi anak kita suka makan. Bagi Zaid tanyakan dia adalah kreativiti ibu apa. Macam Mira, macam mana Mira nak terapkan nilai suka makan kepada anak Mira? Okey, sebenarnya kan nak bagi makan dekat anak ni memang mencabar kan. Apatah lagi untuk dia suka masakan yang memang dia tak pernah kenal tu. Memang Mira boleh katakan Mira dengan suami memang bekerjasama macam satu tim lah untuk bagi makan dekat anak. Sampai macam kita cakap, okey kalau Martin makan, Daddy nak jam. So dia pun makan sebab nak tengok bapak dia jam. Sampai kena ada aktiviti juga. Kena aktiviti. Waktu tu kalau macam kita kat luar dulu masa sebelum Covid lah kan, kalau makan kat luar, meja sebelah pun pelik. Kenapalah dia ni jumping bapak dia ni kan. Sebab apa? Sebab nak paksa anak makan punya pasal. Tapi selain daripada tu, Mira juga macam cubalah macam kreatifkan sikit dengan buat bentuk-bentuk sikit. Presentation makanan. Macam contohlah macam jadikan dia ada mata lah, jadi bentukkan kereta lah. Ataupun kalau tak nak juga, Mira tukar kepada
pinggan yang baru. So diorang macam ni new plate. Yes, new plate. Create mood baru. Sebab budak-budak ni cepat boring. Kita pun sama juga kan. Jadi Mira akan cuba sesuaikanlah. Tapi Mira tak tipulah macam kalau mereka kata langsung tak ada fasa tak nak makan. Betul. Mesti ada juga contoh macam waktu teething ke, waktu mereka tak sihat ke. Yang tu memang waktu tu Mira akan terus refer dengan doktor. Doktor macam mana ni anak tak nak makan apa semua kan. Macam mana saya nak paksa dia makan ni kan. Nanti kan tak cukup zat pula. Doktor kata waktu anak sakit tu boleh bagi apa saja yang sedap untuk dia. Tapi masih lagi dalam kadar yang moderate lah macam tu. Okey, dah Alan sentuh pasal anak sakit kan. Kita tahu kalau anak yang di bawah usia 12 bulan tak boleh terima sebarang ubat, betul? Kan? Maksudnya kalau anak kita demam, contoh macam 6 bulan ke atas, tak boleh bagi makan ubat-ubatan. Lebih kepada macam mana cara untuk kita menyembuhkan. Contoh macam selsema, batuk secara semula. Jadi tak makanan-makanan khas. Puan boleh cadangkan. Okey. Biasanya untuk kita boost imun badan anak, kita galakkan untuk makan buah-buahan. Buah-buahan, sayur-sayuran. Purikan juga. Okey. Tapi janganlah tunggu sampai 3 hari anak tu masih demam, still kena bawa jumpa doktor. Betul. Sebab doktor dia akan ada kiraan ubat, berapa banyak ubat dia boleh bagi. Jangan risau benda tu. Bawa jumpa doktor juga. Tapi macam mana kita nak boost imun anak kita? Satu, kita galakkan makan fiber, vitamin. Dan satu lagi, apa yang mungkin kita boleh buat adalah mungkin kita boleh buatkan sup masa dia tengah tak sihat tu kan, Zaim kan? Sup yang kita kata yang kaya dengan serat dan vitamin. Sayur, apa lagi kita boleh masukkan. Kita kena masukkan juga protein dalam tu. Okey. Mungkin kita boleh rebuskan buat sup ayam. Tapi dia nak makan sup je. Mungkin lidah dia tak sedap ke, tekak sakit ke, dia nak makan yang senang, meragam lagi. So kita kena fikir, takkanlah masa dia tengah tak nak makan tu kita nak suruh paksa dia mengunyah. Betul. So kita kena cari satu alternatif. Suapnya dia telan terus. Bagi saya sup tu dah paling bagus dah. Masa dia tak sihat lah. Sabaranlah buat sebab kat luar sana. Kalau dah berjaya ibu apa ni macam-macam yang kita kena lalui. Betul. Kena banyak-banyaklah bersabar. Okey, nak cerita sekejap pasal pemakanan kan. Supaya Zaid pernah nampak ada satu kes ni di mana budak tu rasanya usia dia macam dalam setahun lebih kot. Bersama ada masih pimpin tangan dia. Dah masuk kami ada jamuan. Kami makan mi goreng yang pedas. Dan Zaim nampak juga ibu tersebut suap anak dia makan mi goreng yang pedas itu. Okey, cakap pasal makanan pedas. Bila anak-anak ni boleh terima pedas untuk mereka punya perut? Okey. Rasa pedas ni sebenarnya seeloknya lah. Seeloknya sampai umur 3 tahun tu kalau boleh janganlah bagi dia makan pedas. Biar dia dah berusia sikit kalau nak bagilah. Sebab untuk usus Ya, untuk usus. Usus. Sebab dia kata anak saya suka, bukan masalah suka terima pedas. Mungkin ada budak yang memang boleh terima pedas, tapi dalaman tak bagus. Betul. Sebab kita tak tahu kadang-kadang dalaman tu kita tak tahu macam mana. Kalau kita bagi terlalu awal, mungkin sekarang dia tak ada masalah di masa akan datang. Kita risau yang itu. Ya, betul. Macam anak Mira sendiri? Memang Martin memang tak makan pedas. Tak boleh sikit pun? Mira memang tak ajar dia makan pedas. Tapi teringin juga lah sebab dah 4 tahun kan. Nak jugalah bagi rasa. Cuma sekarang ni rasa pedas yang macam black pepper tu adalah sikit-sikit ujung-ujung. Capsicum boleh tak? Capsicum. Sebab dia dia pergi sekolah. So balik tu dia macam cerita balik apa dia makan kat sekolah kan. Dia kata hari ni Martin makan rice, ada chicken, ada brokoli. Lepas tu dia cakap ada pepper. So macam, dia makan pepper ke? Maknanya dia dah boleh terima kat situ. Tapi sekarang ni usia dia 4 bulan lah. Tapi kalau untuk Daniel tu memang tak berani lah. Sebab Mira fikirkan tentang perut lah sebenarnya. Kalau nak kenalkan pun mungkin bagi saya yang light saja hujung-hujung dia rasa bagi dia kenal erti pedas juga. Okey, kita nak sembang lagi panjang, macam-macam lagi nak dikongsikan, macam-macam tips Amira nak kongsikan kepada anda juga. Jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini, okey? Okey, terima kasih kerana terus setia bersama kami. Ini segmen yang paling seronok sebenarnya. Kita nak bermain game sikitlah bersama dengan Puan Hayati dengan Amira Zaini. Satu konsep fakta ataupun mitos. Saya bacakan, kalian berdua jawab, okey? Boleh. Ready? Okey. Saya keluarkan sekarang. Kita tengok. Fakta dan mitos. Yang pertama, jangan makan buah jika sedang diet gula. Kalau baby tu mitos lah kot. Puan?
Mitos. Mitos. Okey. Okey, buang kulit ayam untuk buang lemak tepu. Fakta. Fakta. Okey. Vegetarian perlu mencampurkan makanan untuk mendapatkan protein yang mencukupi. Fakta. Okey, sama Nutrisi yang bagus datang dari pelbagai warna sayur termasuk putih. Fakta. Mitos. Sebab nutrisi ni dia bukan sekadar sayur. Dia semua kumpulan makanan. Nutrisi yang lengkap. Dia bukan sekadar sayur sahaja. Okey. Sekarang kita sambung lagi cerita. Sebelum kita takkan kita sembang lupa dah habis syarat kan. Okey. Kita nak tanya juga bila bercakap tentang pemakanan. Okey. Ada Zaim terbaca pemakanan boleh mempengaruhi emosi anak-anak. Amira pun pernah juga terbaca? Ada yang kata mempengaruhi emosi dan juga tingkah laku anak-anak. Ada apa pandangan Puan Nanti? Okey, makanan mempengaruhi emosi dan tingkah laku anak-anak ni dia ada kaitan, especially kalau anak-anak tersebut dia ada kita kata special case. Contoh macam anak-anak yang autism, okey. Dia ada setengah anak-anak autism ni dia sangat-sangat memilih makan. Okey. Contoh dia nak sayurnya digoreng. Contoh digoreng. Dia hanya boleh terima sayur digoreng. Okey. Tapi contohlah satu hari tu mak dia terlupa pula. Mak dia pergilah buat sayur sup. Boleh orang kata trigger dia punya emosi. Itu kalau special case. Itu kalau special case. Kalau yang normal kids ni orang kata dari segi gula juga. Daripada segi bukan hyperaktif lah, kita kata daripada segi makanan yang dia makan tu, contoh kalau dia makan gula terlalu banyak, perasan tak dia akan jadi hyperaktif sikit. Kita kata sugar rush. Tak lambat sikitlah lebih lah. Lompat habis. Lompat kan. Dia memang orang kata sebab masa tu orang kata tenaga dia banyak sebab makanan karbohidrat ni membekalkan tenaga. So bila tenaga dia banyak, dia nak salurkan tenaga dia tu, nak gunakan tenaga dia tu, atau yang melompatlah, memanjatlah, kacau adik, kacau abang, semua ada. Semua ada. Cara nak mempercepatkan hilang aktif tu banyak menarik bersenam. Bagi dia berpeluh. Masa agak bertenaga tengah banyak tu kan mak kita nampak asal dia makan coklat banyak kita ni nak marah tak boleh, nak hentikan tak boleh, dia memang tengah aktif. Kalau kan? kita buat latihan vokal pun dia main juga. Okey. Main juga. Macam-macam lah anak-anak kan. Macam-macam. So kita dah nampak tu, kita aja ada jom pergi jogging. Joggingkanlah dia. Kalau malam dia kat mana Puan. Kan. Okey, dari segi anak-anak yang terlalu suka makan tapi cerewet. Macam mana pula peranan ibu tu sendiri? Ya Allah, ibu kena bersabar nampaknya. Kena bersabar nampaknya. Sebab kadang cara potong mak tu tak nak potong macam ni, nak potong macam panjang. Ada. So memang banyak kena bersabar. Betul. Bersabar. Itu sebenarnya anak-anak tengah membesar. Uji minda dia nak berkembang. Mungkin nak attention juga. Betul. Kalau macam Martin pun sendiri, dia ada je time yang dia fikir. Padahal dia selalu je makan makanan tu. Tiba-tiba hari tu dia tak nak pula. So rupa-rupanya dia tak sedap perut. Rupa-rupanya dia dah makan benda lain. Dia macam tu sebenarnya. Tapi Mira perasan lah kan, benda yang Martin tak makan kat rumah, tapi kalau kat sekolah bila cek balik kan, sebab Mira setiap hari ambil dia kat sekolah tu, Mira akan tanya Martin makan berapa mangkuk hari ni, makan apa semua tahu. So macam benda-benda yang serius lah, dia makan nasi lemak kat rumah, tak nak makan nasi lemak, makan kari apa semua. So bila dengan kawan-kawan berbeza. Dia boleh makan. So macam maybe dia nak kawan ke macam tu kan. Dia kadang-kadang suasana makan tu dia nak kita makan ramai-ramai. Meriah macam kenduri. Meriah macam kenduri. Satu lagi kadang-kadang anak-anak ni dia tak boleh kita plate kan, letak nasi, Nala makan, mak pergi buat kerja lain. Dia kadang-kadang dia nak berteman. Nak kena layan. Itu lumrah. Kan? Boleh tak Mira nak tanya dekat Puan Hayati? Kan sekarang, tadi kan kita kata kita start dengan puri kan, tapi sekarang ada trend yang macam kita panggil BLW tu, baby led weaning, yang macam kita bagi baby sendiri yang makan, pegang dan sebagainya. Okey. Umur 6 bulan. Okey. Contoh yang senangnya kadang bekas kita letak buah kan. Itu pun okey sebenarnya, tak ada masalah. Tak ada masalah sebenarnya sebab buah tu pun macam kita bagi buah yang lembut, macam buah betik, dan kita akan lenyekkan sikit. Kita lenyekkan sikit, kita letak dalam bekas, bagi dia pegang. Sebenarnya itu bagus. Sensory, yes. Sensory dia dan oromotor dia, sebab dia kena menghisap benda tu kan. Bagus sebenarnya. Okey, jelas ya. Okey, lagi satu situasi yang kami terima juga sebenarnya, antara yang kebanyakan juga bila
bila anak kita tu berbadan kurus, okey, mungkin ada setengah berpendapat, tak cukup bagi makan ke, kurang vitamin ke, mak tak jaga ke, tapi katanya dah makan banyak tetap kurus. Itu macam mana, Puan? Kadang kita kena tengok balik, kadang-kadang faktor family. Genetik satu, kadang-kadang metabolisme. Ada setengah orang ni, jangan cakap anak, yang dewasa pun, kita tengok dia makan banyak, tapi dia maintain kurus. Maintain kurus. Kadang tak payah bersenam pun dia maintain kurus. Kadang-kadang orang kata satu faktor metabolisme dia tinggi ke tak tinggi satu. Tapi apa-apa pun kena cek juga darah. Kadang-kadang orang kata nampak je kurus tapi kolesterol tinggi. Kena juga cek. Jangan rasa saya kurus, saya tak ada masalah. Tak bermaksud dibenarkan ibu bapa untuk menyumbat kadar lemak yang tinggi semata untuk membesarkan, tak boleh lah ya. Yang penting kita yang memandang, kita yang menyuap, kita yang memasak, kita tahu anak kita dah diberi segala-gala nutrisi mengikut piramid yang terbaru itu. Okey, bercakap tentang sekolah. Okey, anak Mira pun dah mula sekolah, anak saya pun dah mula sekolah. Di era pandemik ni, Puan, kami sebagai ibu bapa ni macam terlebih-lebih sikitlah ya. Kita risau. Dulu bagi makan macam ni, tapi bila dah sekolah, mungkin kita lebihkan suplemen. Makanan khasiat dah ada, suplemen lagi. Kami juga risau, adakah ia takut terlebih bagi semata untuk mengelakkan imunisasi jatuh. Apa pandangan Puan? Alright. Sekiranya kita dah bagi anak kita makan mengikut piramid makanan, kita dah lengkap, kumpulan yang lengkap, karbohidrat ada, protein ada, sayur ada, buah ada, tak perlu risau sangat. Sebab vitamin mineral ni dia diperlukan badan ni dalam kuantiti yang sedikit. So kalau kita bagi terlebih, takut dia akan jadi isu yang lain pula kemudian hari. Okey, kalau usia setahun ke 5 tahun berapa kadar? Contoh macam kaloris vitamin. Sekarang vitamin C lah katakan. Okey. Vitamin C untuk saya ambil general lah ya, general. Kalau macam kita yang dewasa, kita kena ambil orang kata ambil vitamin C ni di bawah 1000 mikrogram lah. Tapi kalau sehari. Tapi kalau anak-anak ni dia akan kurang daripada yang kita untuk dewasa lah. Okey. Tapi actually sebenarnya vitamin C ni dia boleh dapat daripada makanan sendiri. Betul. Sayur buah-buahan. You makan sayur 2 sajian satu hari, you makan sayur 3 sajian satu hari, you makan buah 2 sajian satu hari, cukup. Tak perlu tambahan, tak perlu apa. Sebab bila kita terlebih ambil vitamin C ni, takut nanti dia akan jadi isu lain. Kita kena pandai melihatlah kan. Ya, dan vitamin C ni pula kadang dia dibuang melalui air kencing je. Apa ni, Mira tanya juga sebab Mira perasan ada setengah kawan-kawan yang lain dia ada masalah yang mana anak dia ni tak nak makan, nak minum susu je sampai umur 3-4 tahun nak susu je. Nak minum saja. So cukup tak sebenarnya nutrisi dalam susu semata-mata? Okey. Susu dia bukan pengganti. Dia keperluan badan. Bukan pengganti. Walaupun dia punya nutrisi susu tu orang kata lengkap lah, dia ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, tapi dia bukan pengganti kepada nasi, kepada kumpulan yang lain lah, bukan. Tapi sekiranya macam anak-anak yang orang kata yang picky eater, okey, dia nak makan tapi dia makan sikit. Kalau misalnya kata dia tak nak makan tu, susu tu boleh lah. Tapi bukannya layan dia setiap kali kena bagi susu, tidak. Kena ajar juga dia makan. Kita kena guna kreativiti kita lah. Okey, kita boleh sampai ke hujung siaran sebenarnya. Kalau kau nak sembang panjang lagi tapi tak cukup masa. Mira, thank you so much Mira kerana bersama kami. Pak Hayati, terima kasih banyak Pak Hayati kerana bersama kami juga hari ini berkongsi macam-macam cerita. Anda yang menonton pun terima kasih banyak-banyak. Semoga mendapat manfaat sepanjang 1 jam kita bersiaran hari ini. Jadi, sama-sama kita menjadi ibu bapa yang bijak untuk menentukan kebaikan badan anak kita dari segi pemakanan. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Stay safe.